Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayahnya dapat lagi kita sambung ulang kaji UPKK kita yang mana pada kali ini kita nak sentuh pula berkaitan dengan subjek sirah, masih lagi dengan subjek sirah, tapi subjek sirah untuk tahun 3. Okey, kita sentuh pelajaran yang pertama iaitu tajuknya adalah perlantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Okay, unit yang pertama iaitu peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okay, peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okay, kita tengok. Okay, sebelum menerima wahyu, okay, apa situasi Rasulullah sebelum menerima wahyu? Okay, yang pertamanya adalah Nabi Muhammad terkenal dengan sifat terpuji di kalangan masyarakat Arab. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah dan dikelilingi oleh masyarakat ataupun masyarakat Arab di Mekah yang kita kata bermacam-macam ideologi, bermacam-macam anutan yang mereka tu, dan mereka sangat orang kata taksub dengan penyembahan berhala. Okay, pada masa tu. Tapi mereka ni kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang baik. Sebut je kata nama Muhammad, mereka tahu Muhammad adalah seorang yang sangat baik, seorang yang sangat terpuji akhlaknya, seorang yang sangat perlu dicontohi akhlaknya. Orang Arab sendiri pun tak boleh nak disangkal lagi. Dia orang tak boleh nak tolak bahawasanya Rasulullah ni mempunyai akhlak yang baik. Dia memang terkenal dengan Rasulullah terkenal dengan akhlak yang baik di kalangan masyarakat Arab. Okey, dia orang kena admit benda tu, dia orang kena terima benda tu, bahawasanya Rasulullah ini sangatlah baik. Okey. Kemudian diberi gelaran Al-Amin kerana kejujuran baginda. Diberi gelaran Al-Amin kerana kejujuran baginda. Okey, so kita tahu dekat sini gelaran yang diberi oleh bangsa Arab ataupun masyarakat Arab Mekah sebelum Nabi menerima wahyu adalah Al-Amin. Okey, Al-Amin. Okey, kerana kejujuran baginda, kerana kebijaksanaan baginda. Okey, dan kita tahu peristiwa yang orang kata sangat-sangat terkesan kepada masyarakat Arab ni bila mana mereka selesai membaiki Kaabah. Semasa mereka nak baiki Kaabah tu, diorang alihkan Hajarul Aswad yang berada di sisi Kaabah. Kemudian bila nak letakkan semula Hajarul Aswad di tempat yang di tempatnya kembali, diorang pun macam ada sedikit pergaduhan. Orang ni, kabilah ni cakap kabilah aku yang paling layak untuk letakkan semula Hajarul Aswad ni. Kemudian ada kabilah lain yang cakap, ada puak lain yang cakap, puak kami lah yang paling layak untuk letakkan Hajarul Aswad ni kembali kepada tempat dia. So, diorang pun bila dah hampir besar diorang punya pergaduhan, diorang pun decide ataupun diorang pun buat keputusan untuk okey, kita akan tunggu pagi esok, kita akan tengok siapa yang mula-mula masuk ke Masjidil Haram ni, kita akan tanya dia, siapa yang paling layak untuk letakkan Hajarul Aswad ni balik ke tempat dia. Okey. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diorang memang tunggu sampai pagi esok. Pagi esoknya tu orang yang mula-mula memasuki Baitullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diorang pun pergi tanya, "Hai Muhammad, kamu rasa di antara kami 4 kabilah yang besar di Mekah ini,
kabilah mana yang ketua kabilah mana yang paling layak untuk pindahkan Hajar Aswad kembali kepada tempatnya. Rasulullah dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan, ada riwayat kata membentangkan kain serban baginda dan mengangkat Hajarul Aswad itu ke atas kain serban itu dan memanggil empat kabilah tadi, ketua empat kabilah tadi tu untuk pegang satu bucu sorang. Dan dia bentangkan satu kain, letak Hajarul Aswad atas tu, kemudian seorang pegang satu bucu dan angkat sama-sama pergi letak Hajarul Aswad ke tempat dia balik, ke tempat di mana terletaknya Hajarul Aswad itu sebelum ni. So bila Rasulullah buat macam tu, tak berlakulah apa-apa pergaduhan. Semuanya sama. So, semuanya berpeluang untuk meletakkan kembali Hajarul Aswad ke sisi Kaabah. Okey. Itulah antara kejujuran dan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menguruskan masalah. Okey, kemudian yang seterusnya, baginda mengasingkan diri daripada kaumnya yang sesat dan tidak berakhlak. Okay, bila mana Rasulullah nak buat ibadat, Rasulullah akan asingkan diri dia pergi ke tempat-tempat yang tersembunyi sedikit daripada kaumnya, daripada kaum Arab Mekah yang tidak berakhlak, tidak yang sesat ni. Sesat daripada sudut penyembahan berhala, yang daripada turun-temurun lah dia orang anggap itu agama dia orang. Kemudian yang tidak berakhlaknya adalah berkaitan dengan peminuman arak yang berleluasa. Masyarakat Arab jahiliah pada masa tu suka perkara-perkara tersebut. Itu antaranya lah. Kemudian baginda memilih Gua Hira sebagai tempat beribadah. Rasulullah telah memilih Gua Hira sebagai tempat beribadah. Baginda berulang-alik menemui keluarganya untuk mengambil bekalan yang disediakan oleh isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah ulang-alik lah pergi beribadah, pergi berkhulwah, orang kata menyendirikan diri di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia ulang-alik balik ke rumah, ambil bekalan makanan yang disediakan oleh isteri baginda Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ini peristiwa sebelum menerima wahyu. Macam mana penerimaan masyarakat Arab terhadap Rasulullah SAW sehingga diberi gelaran Al-Amin dan sebagainya. Seterusnya, semasa menerima wahyu. Ini adalah peristiwa, kita nak tengok peristiwa semasa Rasulullah SAW menerima wahyu. Yang pertama, malam 17 Ramadan, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Turunnya wahyu pertama ni adalah pada bulan Ramadan, tarikhnya adalah 17 Ramadan. Siapa yang menyampaikan wahyu? Iaitu Malaikat Jibril. Baginda berusia 40 tahun. Semasa peristiwa penurunan wahyu ini berlaku, Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Ada di kalangan Nabi dan Rasul yang dilantik di kalangan Nabi yang dilantik untuk menjadi Rasul daripada kecil lagi. Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa dilantik menjadi Rasul daripada masa dia kecil lagi. Tapi Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Ketika berlakunya peristiwa penurunan wahyu yang pertama ni. Seterusnya, Malaikat Jibril datang menemui baginda dan berkata, bacalah. Baginda menjawab, aku tidak tahu membaca. Dalam keadaan Rasulullah berada di Gua Hira itu bersendirian, mengabdikan diri kepada Allah, berbuat ibadah kepada Allah di dalam Gua Hira itu. Lalu Malaikat Jibril datang menemui baginda. Dia kata, bacalah. Rasulullah pun dalam keadaan terkejut dan takut, dia menjawab, aku tidak tahu membaca. Dan Rasulullah ni memang tak tahu membaca.
Kenapa macam tu? Kerana disebab Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tidak tahu menulis dan membaca kerana apa? Orang kafir tidak boleh nak tuduh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencipta ataupun mengarang sendiri kitab Al-Quran. Kalaulah Rasulullah tahu menulis dan membaca, mesti dia orang akan cakap, oh ini Muhammad reka lah ni. Dia reka sendirilah ni. Okey. Tulis sendirilah ni untuk sesatkan kita. Okey. Dalam keadaan Rasulullah yang tidak tahu membaca pun, mereka masih lagi menganggap kitab Al-Quran itu adalah rekaan. Okey. Kemudian, malaikat Jibril memegang dan memeluk baginda sehingga lemas. Bila Rasulullah jawab, aku tak tahu membaca, maka malaikat memeluk ataupun memegang Rasulullah. Dia peluk Rasulullah tu sampai Rasulullah rasa macam lemas macam tu. Peluk dengan kuat lah. Okey. Lepas tu, setelah dilepaskan, Jibril berkata, bacalah. Baginda tetap menjawab, aku tak tahu membaca. Aku tidak tahu membaca. Rasulullah tetap dengan jawapan yang sama, iaitu Rasulullah tak tahu membaca. Memang betul tak tahu nak baca apa kan. Okey, kemudian selepas tu apa jadi? Kemudian Jibril memeluk lagi dan melafazkan firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang maksudnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia mencipta manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajar dengan qalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Okey, ini adalah 5 ayat yang menjadi wahyu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan melalui malaikat Jibril. So, guru Al-Quran kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril. Seterusnya, bila turunnya wahyu ini, maka setiap harilah selepas itu akan turun ayat-ayat baru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut situasi-situasi yang terjadi pada zaman kepada Rasulullah ataupun pada para sahabat. Okey. Seterusnya, kita tengok kepada selepas menerima wahyu, selepas daripada peristiwa malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah berkaitan dengan surah Al-Alaq ayat 5, ayat 1 hingga ayat 5 itu, Rasulullah pun pulang ke rumah. Okey. Kita tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dalam keadaan gemetar lalu mendapatkan Sayyidatina Khadijah dan bersabda, selimutkan aku, selimutkan aku. Rasulullah pun bila dah baca, dah hafal 5 ayat tadi tu, Rasulullah masih lagi dalam keadaan takut dan seterusnya pulang ke rumah. Dia balik ke rumah dalam keadaan gemetar, dalam keadaan takut, dan dia pergi jumpa dan mendapatkan Khadijah. Pergi jumpa Khadijah, dia kata, selimutkan aku, selimutkan aku. Okey. Kemudian, Sayyidatina Khadijah menyelimutkan baginda sehingga hilang rasa takut. Sayyidatina Khadijah, tugas dia sebagai isteri, dia selimutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan abang, macam itulah kalau bahasa kita kan. Okey. Jangan takut contohnya macam itulah. Okey, seterusnya, baginda menceritakan apa yang berlaku kepada dirinya, maka Sayyidatina Khadijah pun menenangkannya. So, Rasulullah pun cerita baliklah, aku didatangi oleh tak tahulah siapa kan pada masa tu. Lepas tu dia suruh aku baca ayat sekian-sekian. Dia peluk aku sehingga aku rasa nak lemas. Dia ceritakan semua dan
isteri baginda Sayyidatina Khadijah ni menenangkan baginda. Okey. Okey, Waraqah bin Naufal ialah seorang lelaki yang beragama Nasrani mengikut perkembangan kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Waraqah bin Naufal berkata, yang datang menemui baginda adalah malaikat Jibril yang pernah menemui Nabi Musa. Bahawa baginda akan dilantik menjadi rasul. Okey, so segala apa yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia ceritakan kepada Khadijah, maka telah jumpa seorang lelaki iaitu Waraqah bin Naufal, seorang lelaki yang beragama Nasrani, dan dia ikut perkembangan berkaitan dengan kemunculan Rasulullah, berkaitan dengan kemunculan Nabi akhir zaman ni, dan dia ceritakan bahawa yang datang menemui Rasulullah itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang bertemu dengan Nabi Musa. Okey. Dan itu adalah satu petanda bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilantik menjadi seorang rasul. Nabi Muhammad itu akan dilantik menjadi seorang rasul. Okey, so jumpalah jawapan bagi kehadiran malaikat Jibril yang pernah datang kepada setiap nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasulnya. Okey, itu sahaja berkaitan dengan pelantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul, iaitu pada unit 1 peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. InsyaAllah di video yang akan datang kita akan kongsikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selepas pelantikan baginda sebagai Rasul. Okay? Seperti mana yang kita tahu, sifat wajib bagi Rasul adanya tabligh, iaitu menyampaikan, dan Rasulullah SAW menyampaikan setiap apa yang diwahyukan kepada baginda kepada rakyat ataupun kepada sahabat-sahabatnya, kepada mereka yang menerima Islam pada masa tersebut. Okey. Saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan tutur kata ataupun bahasa, dan semoga video ini bermanfaat untuk semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.